Okay, Assalamualaikum dan good evening. So, welcome to chapter 2 untuk fish feed nutrition. Okay, kita akan masuk kepada chapter kedua. Alright. Apa yang akan kita cover untuk chapter kedua adalah kita akan tengok artificial feed yang kita hasilkan tu lah. Okay, pellet nak hasilkan pellet ke, nak hasilkan makanan tambahan. So, kita ada campur pelbagai material, tepung. Okay, so kita akan tengok material tu daripada animal origin ataupun plant based lah. Okay, daripada sumber haiwan ataupun sumber tumbuhan. Dan juga kita akan belajar tentang additive use in fish feed. Apa perasa makanan yang digunakan dalam pellet ataupun makanan ikan. Okay, untuk raw material from animal source yang pertama adalah fish meal ataupun kita panggil dia sebagai tepung ikan. Tepung ikan ni mostly fish meal made from fish that are not used for human consumption. Okay, maksudnya dia adalah daripada sumber ikan, sama ada lebihan ikan yang tak nak guna, okay, ataupun macam nelayan kan, ada banyak jenis ikan yang tak nak digunakan ataupun tak sesuai untuk dijual, so dia akan proses menjadi fish meal. Okey, siapa yang nak guna fish meal ni? Semualah pengusaha pellet, sama ada nak bagi pellet kepada ternakan, agriculture ataupun aquaculture. Ternakan ataupun aquaculture macam kita lah. So, pellet untuk ikan. Okey, adakah ikan yang boleh dimakan, boleh dijadikan sebagai FM ataupun fish meal? Yes, boleh. Selain daripada kita ambil fish oil, hasil lebihan tu kita juga boleh proses dia menjadi fish meal. Okey, daripada ikan, okey, yang basah-basah macam ni kita proses sampailah dia jadi kering ataupun dalam bentuk tepung. Okey, so apa proses dia? Flow proses adalah kita kena masak untuk menjadikan fish meal, kena masak ikan, kena press keluar semua cecair dan juga drying, keringkan sampai betul-betul kering sampailah kita boleh grind ataupun kisar dia sampai jadi tepung. Okey, tapi kena ingat fish meal ni dia adalah sumber protein yang paling tinggi, iaitu 60% hingga 72% crude protein. So dia paling tinggi lah. Jadi untuk menghasilkan pellet yang bagus, better masukkan lebih fish meal. Cuma dia harga dia lebih mahal sikit lah di pasaran. Okey, seterusnya animal base iaitu fish oil. Okey, selain daripada kita guna ikan untuk buat fish meal, okey, kita juga ada menggunakan ikan untuk hasilkan minyak ikan. Okey, biasanya omega 3 fatty acid daripada ikan apa? Daripada salmon, herring, mackerel, anchovy dan juga sardin. Macam-macam ikan yang jenis tinggi minyak. Yang tinggi minyak ni lah kita proses menjadi bukan proses menjadi, kita akan proses sampailah dia keluar minyak ataupun omega 3. Okey, fish soluble. Fish soluble ni adalah byproduct biasanya dalam proses pengetinan lah. Fish canning, selain daripada kita hasilkan ikan dalam tin, kita juga boleh hasilkan side product oil ataupun minyak ikan, dan juga kita boleh hasilkan fish soluble. Okey, fish soluble ni macam dalam gambar, dia berwarna brown. Okey, berbentuk liquid dan dia sangat bau ikan. So dia boleh jadi good attractant lah. Dia boleh menarik ikan untuk makan sebab dia mengeluarkan bau yang sangat kuat. Okey, fish soluble. Alright, shrimp. Shrimp meal, tepung yang dihasilkan daripada udang, sama ada lebihan kepala, lebihan lebihan badan dan sebagainya, kita boleh kisar ataupun proses dia menjadi tepung shrimp. Cuma susahlah untuk dapatkan shrimp ni terlalu banyak untuk menghasilkan tepung yang banyak. Tapi protein dia juga tinggi dalam fish meal, 50 hingga 70% protein. Next adalah squid. Kita ada ikan, kita ada udang, kita juga ada sotong. Okey, tepung sotong dibuat daripada giant squid.
squid ataupun sotong yang besar, bersaiz besar, dia juga boleh menjadi powerful attractant sebab dia ada bau yang sangat kuat. Okey, tapi dia mahal sikit lah. Kalau kita masukkan dalam pellet, dia boleh growth, promote growth. Okey, dia boleh mempercepatkan tumbesaran ikan, tapi dia agak mahal di pasaran squid meal ni. Okey, next, bone meal. Hasil daripada haiwan, tulang ke. Biasanya dia akan campurkanlah mix of meat and bone untuk hasilkan tepung tulang. Tepung tulang ni dia sangat tinggi kalsium dan juga fosforus. Okey, dia boleh jadi sumber kalsium lah untuk tulang, untuk immune system ikan. Dia bagus jugalah bone meal ni. Okey, blood meal. Blood maksudnya darah. Okey, blood dari mana dia ambil? Biasanya dia ambil daripada slaughterhouse. Okey, tempat orang sembelih haiwan tu banyak darah kan. So dia kutip. Dia kumpul darah kat situ, dia keringkan sampailah dia boleh jadi tepung. Blood meal. Okey, dia juga ada protein, tapi dia kurang amino acid dan juga amino acid ataupun protein tu mudah dimusnahkan during storage. Kalau simpan terlalu lama, dia mudah untuk hilang. Okey, next. Selain daripada yang atas tu, kita bincangkan dia daripada sumber berasaskan haiwan. So now kita tengok dari mana sumber material ni, daripada plant source. Okey, so ni soybean meal. Dia ada tepung soya. Kalau tepung soya maksudnya dia daripada soya lah, kacang soya. Okey, dia proses sampailah dia jadi tepung. Okey. Dia juga tinggi protein, high protein content, well balanced amino acid. Dia juga ada amino acid, dia juga ada protein, dan dia murah di pasaran. Okey, kualiti dia pun boleh tahan. Maksudnya kita boleh purchase, kita boleh beli, sentiasa ada. Kalau kita nak buat pellet, cari soybean meal memang akan ada lah. Okey, corn meal ni daripada berasaskan tumbuhan jagung. Okey, corn meal is a meal, coarse flour dan juga dried maize. Sama ada daripada jagung yang dikeringkan ataupun jagung yang besar tu, ataupun dari tepung lah yang dihancurkan. Okey, boleh juga campur dengan pellet macam yang kita buat lab hari tu. Okey, wheat grain, tepung gandum. Okey, bijirin, boleh juga digunakan untuk tepung, dicampur ke dalam pellet. Okey, dia adalah excellent energy source sebab dia ada banyak karbohidrat ataupun starch. Okey, dalam tepung tu. Okey, rice bran. Ni rice bran maksudnya yang beras tu kan, lebihan kulit-kulit beras tu. Okey, dia juga boleh digunakan ataupun dimasukkan ke dalam formulasi pellet. Okey, rice bran yang warna perang tu. Okey, dia ada juga protein walaupun tak tinggi sangat, 13 sahaja, tapi boleh adalah protein. Kalau wheat grain pun protein dia lebih kurang 14 16. Tak tinggi sangat, tak setinggi animal base, tapi dia ada. Okey, soybean meal ni paling tinggilah biasanya yang diguna. Kedua adalah corn meal. Hak lain ada protein tapi dia sikit, dalam kuantiti yang sedikit. Okey, next kita akan tengok corn gluten meal, juga berasaskan daripada jagung. Kita nak ambil protein daripada jagung. Okey, ada berapa protein dia? 41 hingga 43. Yang ni banyak protein daripada jagung. Okey. Soybean oil, minyak soya. Okey, selain daripada hampa-hampa soya, kita juga boleh campurkan minyak soya untuk membuat pellet. Okey, dia antara vegetable oil, okey, yang diekstrak daripada soya, itulah kacang soya. Okey, rich in unsaturated fatty acid. Omega 3 pun tinggi, omega 6 pun tinggi.
Kalau kita tak nak sumber omega 3 dari haiwan, kita boleh guna omega 3 dari soya. Okey, vitamin lain banyak, vitamin E, vitamin K dan juga fat lemak. Okey, lecithin pun berasaskan dari soya. Okey. Dia byproduct ataupun produk selain daripada minyak, kita juga boleh hasilkan lecithin. Okey. Okey. Tu adalah dari sumber-sumber tumbuhan. So semua tu kita kenal. Okey. Cuma kena tengok protein dia banyak ke sikit. Kalau banyak, bolehlah masukkan dalam pellet. Okey, kalau sikit kita kena campur protein lain dulu. Barulah untuk mencukupkan kadar protein. Okey, next. Additive used in fish feed. Okey, kita akan tengok apa perasa ataupun tambahan makanan ke dalam pellet. Okey, satu adalah kita boleh tambah probiotik. Probiotik ni maksudnya bakteria baik, okey, yang ditambah ke dalam pellet. Untuk apa? Untuk kita bagi bakteria, okey, bertindak dalam perut ikan, dalam pencernaan lah, gastrointestinal tract. Dalam pencernaan ikan kita bagi bakteria baik. So dia lebih serap makanan, so dia lebih sihat lah, enhance growth performance. Dia juga boleh mempercepatkan tumbesaran ikan. Okey, so FCR dia rendah sebab dia perlukan makan sikit tapi dia dah naik berat banyak. Okey, prebiotik juga kita bagi. Ada yang dimasukkan ke dalam pellet lah. Prebiotik adalah non-digestible feed ingredient. Okey, beneficial affect the host. Biasanya dia akan bagi kesan kepada ikan. Stimulating the growth. Dia akan percepatkan tumbesaran ikan. Okey, tu prebiotik. Enzyme